Ni siapa ni? Lepas pakai tablet tak pakai, kenalah tutup. Ni lagi satu. Telefon dah habis cas. Dah penuh dah baterinya. Buka, tutuplah switch. Aduh, ini mesti tak tahu macam mana nak menggunakan sumber tenaga dengan bijak dan juga cekap. Kita tanya Cikgu G ni. Cikgu G. Hai, apa khabar murid-murid yang sedang menonton di TV KPM bersama dengan saya Din, host anda untuk kelab dan juga persatuan bersama dengan Cikgu G. Ya, saya dengar tadi macam Cik Din panggil saya. Ya, Cikgu G. Yalah, cikgu kan terkenal dengan kelab Duta Rimba. Lepas tu saya tak faham lah cikgu. Ada kawan-kawan saya ni tak pandai lagi menggunakan tenaga dengan bijak dan juga cekap, sengaja membiarkan barangan-barangan elektrik terbuka je walaupun tak digunakan. Kan macam mana ni cikgu? Baik, sebelum kita tahu cara kita nak menggunakan tenaga yang cekap dan bijak, kita kena tahu mana datangnya sumber tenaga. Oh, betul juga kan cikgu? Cik Din tahu tak dekat mana datangnya sumber tenaga? Saya tahu sumber tenaga datang dari tiang elektrik je cikgu. Tiang elektrik? Kurang hampir betul. Tepat. Oh, hampir betul juga Belum betul lagi, tapi hampir betul. Apa jawapan yang betul-betul betul? Baik, kalau kita nak tahu, kita ada dua sumber tenaga elektrik. Satu kita kata sumber yang boleh diperbarui. Satu lagi sumber yang tidak boleh diperbarui. Oh, ada yang boleh diperbarui. Ya, macam ada lesen dua. madu. Baik, sebagai Kelab Duta Rimba memperjuangkan ataupun mendidik anak-anak tentang alam sekitar. Ya. Ada kaitan dengan mengenai tenaga elektrik. Betul. Itu pentingnya untuk kita mengetahui berkenaan dengan Kelab Duta Rimba. Itulah Cikgu G datang untuk beri penerangan kepada kita pada hari ini. Silakan cikgu. Ya. Pertama, saya terangkan sumber tenaga elektrik. Yang pertama yang dikatakan sumber tenaga yang boleh diperbarui. Contoh, kita boleh tengok gunakan kuasa angin. Kuasa angin. Yang mana angin digunakan untuk menghasilkan, untuk memutarkan turbin dan menghasilkan tenaga elektrik. Satu. Dan yang kedua, kita boleh menggunakan tenaga solar. Yang mana kita menggunakan cahaya matahari untuk menghasilkan tenaga elektrik, yang mana ini dianggap sangat baik untuk kesihatan sebab dia tidak menghasilkan apa-apa karbon dan sebagainya. Dan satu lagi yang saya pernah melihat sendiri ialah menggunakan termal. Macam mana? Ini kuasa termal ialah saya boleh lihat di Garut, Indonesia. Mereka menggunakan wap gunung berapi. Wow. Bagaimana mereka menggunakan wap gunung berapi untuk memusingkan turbin dan menghasilkan tenaga elektrik. Yang ini adalah satu tenaga yang dikatakan clean, tenaga yang bersih, kerana dia tidak menghasilkan sebarang karbon. Tapi boleh didapati di tempat yang ada gunung berapi je. Gunung berapi. Di Malaysia kita ada kawasan air panas tetapi tidak cukup untuk memusingkan turbin dan sebagainya. Kalau nak melihat, bolehlah pergi ke Garut, Indonesia. Boleh melihat perkara tersebut. Ataupun kilang yang menjana tenaga elektrik tersebut. Itu untuk tenaga yang boleh diperbarui. Sekarang kita tengok tenaga yang tidak boleh diperbarui. Sayang sekali banyak digunakan di negara kita. Yang pertama ialah arang batu. Kita masih lagi menggunakan arang batu untuk menjana tenaga elektrik. Yang mana kita membakar dan mengeluarkan wap air dan sebagainya untuk memusingkan turbin tersebut. Yang kedua, kita masih lagi menggunakan minyak. Kita menggunakan minyak diesel untuk menggerakkan turbin dan dengan turbin itu kita boleh menjana tenaga elektrik. Jadi inilah dua sumber yang kita boleh lihat, iaitu sumber diperbarui dengan sumber tidak diperbarui. Cik Din, saya nak beritahu. Cik Din pernah tahu tak? Di negara Holland, mereka menggunakan ombak menghasilkan tenaga elektrik. Wah, daripada ombak, kuasa ombak. Kuasa ombak. Mereka menggunakan kuasa ombak untuk menggerakkan turbin bagi menyala tenaga elektrik. Jadi ini merupakan satu usaha dalam menjaga alam sekitar. Ya, sepatutnya kan cikgu
cara ataupun inisiatif menekan ombak tu kita boleh praktikkan di Malaysia ke cikgu? Kita kena Ke tengok tak cukup kuat ombak kita? Tak cukup kuat. Tak cukup kuat lah ombak kita. Kalau kita kena ombak sikit pun kita dah lari dah. Jadi sebab itulah kita masih lagi menggunakan yang cikgu kata tadi, arang batu dan juga petrol. Ya, petrol. Jadi bila kita menggunakan sumber tenaga seperti ini, dia sebenarnya tidak begitu sihat untuk alam sekitar. Tak mesra alam sekitar. Tidak mesra alam sekitar. Kerana apabila kita membakar arang, maka lebih banyak karbon akan dihasilkan. Maka banyak karbon akan dilepaskan di atmosfera ataupun di pada angkasa. Jadi ini tidak sihat. Sama juga dengan minyak. Apabila kita bakar menggunakan minyak diesel dan sebagainya, ini adalah tidak sihat kepada alam sekitar. Jadi kita sarankan supaya menggunakan tenaga suria ataupun kita gunakan tenaga solar dan sebagainya. Saya percaya di rumah-rumah sekarang ni pun kita telah mula menggunakan tenaga solar. Jadi kepada yang menggunakan tenaga solar, saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada ibu bapa ataupun sekolah yang menggunakan tenaga yang boleh diperbarui. Ya, sebab kita ni kan ada musim terkujur, ada musim panas. Musim panas tu lah kita boleh menyerap tenaga solar tu dengan banyaknya je. Betul. Sebab saya rasa ada je yang dipraktikkan di negara kita. Contohnya lampu jalan ada menggunakan tenaga solar kan cikgu? Ya, saya rasa ini antara usaha-usaha yang kita telah ambil, kerajaan telah ambil untuk memastikan kita mempunyai alam sekitar yang lebih sihat. Jadi betul lah, kita telah melihat banyak lampu-lampu jalan yang menggunakan tenaga solar dan sebagainya. Ya, jadi siapa yang menjadi ahli kelab Duta Rimba ni pun perlu tahu kan cikgu yang berkenaan dengan penggunaan sumber tenaga ni cikgu dan jenis-jenisnya. Apabila kita menjaga alam sekitar, kita kena tahu dan mempunyai pengetahuan tentang apa itu tenaga. Bagaimana tenaga ini dihasilkan? Bagaimana tenaga ini diagihkan? Jadi sebagai seorang ahli kelab Duta Rimba, saya mohon supaya pengetahuan yang diberikan ini akan digunakan untuk diamalkan di dalam kehidupan supaya kita mendapat alam sekitar yang sihat. Okey, adakah ada seperti murid-murid ataupun ahli kelab Duta Rimba ni tahu cikgu contohnya macam mana tenaga yang diperbarui menggunakan angin tadi, mereka tahu macam mana sistem tu berfungsi? Ya. Kepada yang telah menyertai pertandingan kecekapan tenaga elektrik pada tahun 2020, saya percaya mereka telah mempunyai pengetahuan dan mungkin ada yang di antara murid yang telah mengamalkan budaya sihat tentang tenaga elektrik ini tadi. Baik, jadi untuk episod kali ini kita nak gali lebih lanjut berkenaan dengan sumber tenaga. Macam cikgu cakap tadi, sumber tenaga diperbaharui dan juga tidak boleh diperbaharui, yang sebenarnya ada memberi impak kepada alam sekitar. Dan sebab itulah Cikgu G ada pada hari ini. Tapi kita nak berhenti rehat dulu. Terus bersama dengan kami di Didik TV KPM. Ya, murid-murid, untuk slot Kelab dan Persatuan pada hari ini, saya Din, hos anda bersama dengan Cikgu G. Hari ini kita berada dalam Kelab Duta Rimba. Dan tahu tak murid-murid, kita ni kalau bercakap pasal Kelab Duta dan Rimba bukannya fokus kepada pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan sahaja, tapi juga sumber tenaga. Betul tak Cikgu G? Ya, betul. Jadi apa yang cikgu nak bagi penerangan kita hari ni? Siap ada macam apa ni cikgu? Siap ada driller lagi. Baik, sebenarnya Cik Din, sebelum kita mengenali lebih dekat mengenai elektrik, mungkin kita kena tahu bagaimana tenaga elektrik ini dijana. Sebab saya tahu kalau elektrik tu tengok tiang elektrik je. Ya, betul. Tetapi sebenarnya ini adalah satu demonstrasi yang kita boleh gunakan, kita boleh lihat bagaimana kita boleh menjana tenaga elektrik. Kalau tengok apa yang saya pegang di tangan saya, ini kita panggil dia ialah dynamo. Baik, dynamo ini adalah kita anggap sebagai turbin. Yang mana turbin apabila dia berpusing, di dalam dia ada magnet dan juga lingkaran dawai. Yang mana bila berpusing,
dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Cik Din tahu tak biasanya boleh lihat dynamo ni di mana? Saya pernah tengok ni dekat basikal tua cikgu. Betul. Kalau kita zaman dulu-dulu kalau kita naik basikal, kita akan gunakan dynamo ni pada waktu malam. Betul. Bila kita nak kayuh basikal, kita akan pasangkan dynamo dengan menggunakan tenaga kita, kita tukarkan tenaga pada kita kepada tenaga elektrik. Ya. Tapi saya nak beritahu Cik Din, dekat kampung saya, ada satu kawasan tu, bila saya bawa basikal, lampu tu akan menjadi sangat-sangat cerah. Tahu tak kenapa? Kenapa cikgu? Sebab lalu kawasan kubur. Jadi saya terpaksa kayuh basikal lebih laju. Jadi maka akan hasilkan lebih banyak tenaga elektrik. Saya pelik juga mana datangnya tenaga ekstra tu. Rupanya cikgu tinggi kayuh cepat. Cepat. Dia bila lalu kawasan tu saja, dia lampu dia akan menjadi lebih cerah. Jadi baik, ini adalah satu konsep yang sangat mudah dan saya rasa sangat kita boleh memahami bagaimana menghasilkan ataupun kita mengata menjana tenaga elektrik. Iaitu menggunakan dynamo. Bukan dynamo mencuci pakaian ya. Ini dynamo untuk menghasilkan ataupun menjana tenaga elektrik. Boleh tak kita buat sama-sama? Bagaimana kita nak pusingkan motor ni? Sebab kita tak ada basikal je Din. Ya cikgu, jadi macam mana cikgu? Takkan saya nak kayuh basikal tak ada basikal? Kita gunakan teknologi je Din. Okey. Baik. Jadi mungkin kita boleh gunakan dan kita boleh lihat bagaimana dengan memusingkan dynamo ni boleh menghasilkan tenaga elektrik ataupun boleh menjalankan cahaya. Baik, boleh kita buat. Kita masukkan. Jadi kita ketatkan. Tak perlu dah nak mengayuh basikal cikgu. Ya. Tapi sekarang ni orang menggunakan bateri. Okey cikgu, saya dah ketatkan. Baik. Cuba kita tengok. Buat perlahan-lahan dulu. Okey. Ada tak cikgu? Ada tak? Nampak tak? Saya tekan kuat-kuat cikgu Ya, silakan. Nampak? Itu dia, Cik Din. Boleh nampak? Ada cahaya elektrik. Ada cahaya yang dihasilkan. Betul. Okey, saya tekan lagi sekali Kita tunjuk lagi sekali cikgu. Sekali lagi. Seronok pula buat benda ni. Okey, tapi kuat sikit bunyinya. Cik Din tahu tak berapakah volt yang dihasilkan melalui dynamo ni? Tak tahu cikgu. 6 volt. 6 volt? 6 volt kita menghasilkan. Baik. Jadi dengan menggunakan memutarkan dynamo ini, kita berjaya menghasilkan 6 volt. Tahniah Cik Din. Terima kasih cikgu. Berjaya menjanakan elektrik dengan menggunakan teknologi. Okey. Kalau di kampung kita gunakan basikal. Betul. Nak kena kayu pedal tu, barulah ada. Tapi Cik Din tahu tak, sebenarnya kayu basikal ini pun satu aktiviti yang sihat kan? Betul juga cikgu. Sebab bila kita kayu basikal, kita satu menjalan elektrik dan satu lagi kita menjaga kesihatan. Jadi sebenarnya seperti saya kata, sambil menyelam, minum air. Patut kita boleh praktikkan lagi sampai sekarang cikgu Sebab saya rasa teknologi ni dapat tengok dekat basikal tua je before ni. Basikal atuk saya. Basikal baru-baru tak ada dah pakai ni. Basikal baru bateri je. Basikal baru mereka gunakan bateri. Itu pun salah satu daripada sumber. Tetapi bateri itu perlu di-charge menggunakan elektrik juga. Tapi yang ini kita hanya menggunakan tenaga kita sendiri saja. Jadi itulah kelebihan dia dan konsepnya ialah kalau kita bayangkan dynamo ini dalam bentuk yang besar, turbin yang kita menggunakan kuasa empangan hidro. Apabila air melalui pada dynamo ataupun turbin, maka dia akan berpusing menghasilkan elektrik. Itu konsepnya. Kita menggunakan hidro. Itu kita menggunakan air. Kalau dia menggunakan ombak, dia akan gunakan kuasa ombak itu untuk membuat pusingan kepada kipas tersebut supaya menghasilkan elektrik. Kalau kita gunakan thermal yang saya kata tadi, menggunakan wap daripada gunung berapi, dan wap itu digunakan untuk menghasilkan, untuk memusingkan turbin dan menghasilkan tenaga elektrik. Baik. Tadi kita dah mendengar kita menggunakan tenaga hidro, kita menggunakan empangan, kita menggunakan tenaga solar dan sebagainya. Dan tahu tak ada lagi satu tenaga
yang sekarang ini banyak dipergunakan di negara-negara baju. Apa tu? Cuba teka. Nuklear. Ya. Saya Menggunakan tenaga nuklear. Walaupun tenaga nuklear ini dianggap sebagai tenaga yang bersih, tetapi masih lagi kita anggap belum bersih sebenarnya. Sebab dia menghasilkan sisa-sisa nuklear. Untuk menghasilkan tu. Sebab nuklear itu digunakan untuk memanaskan air supaya memusingkan turbin tersebut untuk menghasilkan wak. Tetapi ada orang menganggap tenaga nuklear ini sebagai bersih, tetapi dia masih lagi mengeluarkan sisa-sisa nuklear yang kita anggap masih lagi tidak selamat. Jadi belum selamat mesra alam sekitar. Belum mesra dengan alam sekitar. Dan terpaksa menguruskan sisa nuklear tersebut. Baik, ini macam mana tenaga elektrik di Jana? Di Jana. Okay, macam mana pula dia dari sini pergi ke rumah-rumah kita tu, cikgu? Ya, satu soalan yang baik. Kan, sebenarnya tiang elektrik. Ya, sebenarnya itu menjawab soalan yang saya kata benar sebab kita menggunakan tiang elektrik. Tetapi tahukah anda bahawa apabila kita menjana tenaga elektrik ini perlu diagihkan. Dan perlu diagihkan mengikut tempat-tempat yang tertentu. Contoh, diagihkan, kalau kita tengok di sini, diagihkan di kilang. Kalau di kilang mungkin memerlukan tenaga kuasa yang voltan yang lebih tinggi. Jadi kita panggil dia PMU. Untuk tempat pengagihan dia mengikut voltan dia. Lepas tu kita ada PPU, unit dia yang mana di situ dia akan mengagihkan tenaga elektrik tersebut. Kalau di bangunan komersial mungkin dia akan agihkan lebih banyak. Dan seterusnya daripada menjana tadi akan pergi ke rumah masing-masing ataupun pergi ke kilang dengan menggunakan tiang elektrik ataupun kabel elektrik yang Cik Din cakap tadi. Yang kita nampak kat Malaysia kita nampak dekat Malaysia, yang lalu yang kita nampak kadang-kadang di highway, kita nampak ada tiang antena besar. Ya, ada kabel, ada menara dan sebagainya. Itulah cara kita menghantar tenaga elektrik ke rumah masing-masing ataupun ke tempat kilang ataupun di bahagian-bahagian bangunan komersial ataupun kita gunakan untuk industri dan sebagainya. Jadi itulah caranya kalau kita tengok gambar raja di sini, yang mana inilah caranya diagihkan. Menghasilkan di jana atau dihantar. Dan kita ada PMU untuk mengawal dan PPUM dan sebagainya. Baik. Jadi cikgu, penggunaan juga pengagihan tenaga macam tenaga elektrik, cikgu, ada memberi impak ke sebenarnya, cikgu, kepada alam sekitar? So macam tak nampak pun, cikgu. Apabila kita menggunakan lebih banyak tenaga elektrik, maka kita terpaksa menjana lebih banyak elektrik. Apabila kita nak menjana lebih elektrik, maka kita menggunakan sumber-sumber yang ada untuk menjana. Kalau kita menggunakan sumber yang boleh diperbarui, kita tak ada masalah. Tetapi apabila kita menggunakan sumber yang tidak boleh diperbarui, contohnya minyak, maka ini menimbulkan satu perkara yang lain. Sebab lebih banyak kita tekan switch di rumah, artinya lebih banyak tenaga elektrik yang perlu dijana. Itu yang tiba-tiba nanti rasa macam pemanasan global lah. Ya. Kalau kita tengok di sini, kita boleh lihat apakah kesan daripada penggunaan tenaga elektrik. Kalau kita tengok di sini ialah menggunakan tenaga elektrik, dia melepaskan tenaga CO2, yang mana itu adalah karbon. Lebih banyak kita gunakan, maka lebih banyak dia akan dihasilkan. Apa yang berlaku ialah apabila dihasilkan CO2 tadi, maka akan berlaku karbon dioksida yang terlalu banyak di dalam persekitaran, di dalam atmosfer kita. Dan bila ini berlaku, maka wujudlah kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau juga. Kesan rumah hijau ialah di mana terlalu banyak karbon yang berada di dalam atmosfera, yang mana tidak boleh dilepaskan, yang mana tidak keluar. Maka dia akan menyebabkan kesan rumah hijau, yang mana bumi akan menjadi lebih panas. Bila bumi menjadi lebih panas, maka lebih banyak
berlakunya kutub utara, akan ais cair, akan meningkatkan paras air laut. Betul. Bila lagi panas, kita akan menyebabkan pokok-pokok tumbuhan akan mati dan sebagainya. Kering. Jadi ini akan membawa bersangkut, berkaitan sebenarnya. Kalau kita. Jadi kita mensarankan kepada anak-anak murid ataupun kepada semua supaya cekap menggunakan tenaga elektrik. Bijak menggunakan tenaga elektrik supaya kita tidak menghadapi masalah global dunia, kita tidak mendapat kesan rumah hijau dan sebagainya. Jadi inilah yang saya katakan semua perbuatan kita ada kaitannya. Ada kaitan terhadap alam sekitar. Alam sekitar. Baik, murid-murid boleh periksa dekat rumah tu ada tak apa peralatan elektrik yang tak digunakan tapi tak ditutup space-nya. Cek dulu. Kita berhenti rehat, terus menonton Didik TV KPM. Ya murid-murid, selamat menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Din dan juga Cikgu G di dalam Kelab dan Persatuan. Yang menariknya ini Kelab Duta Rimba. Bukan kita nak bercakap pasal pokok, tumbuh-tumbuhan semata-mata, tapi juga hari ini kita berbincang dengan cikgu berkenaan dengan sumber tenaga, macam mana tenaga tu dihasilkan, macam mana boleh dihantar ke rumah, ke kilang, ke pejabat, dan rupa-rupanya murid-murid, saya pun baru tahu ada piramid tenaga. Ingatkah ada piramid makanan je cikgu? Ya. Sebenarnya kita pun ada piramid tenaga. Piramid tenaga. Kalau kita lihat pada carta yang di sebelah ni, kita akan lihat ada beberapa perkara. Tetapi sebelum itu saya perlu terangkan apakah maksudnya piramid tenaga ni tadi. Kita kena tahu benda tu. Contohnya bila kita kata pemulihan tenaga. Di sini sebenarnya kita melihat kepada sikap. Sikap manusia kepada tenaga elektrik itu sendiri. Contohnya saya mengatakan ialah sikap. Kalau malam, kalau dia membuka, mungkin dia gunakan 8 biji mentol supaya malam dia terang, mungkin dia akan gunakan 3 biji saja. Hanya sekadar untuk terangkan. Jadi di sini dia telah mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. Artinya dia cekap. Habis dia cekap untuk menggunakan. Sebab yelah kadang-kadang kat rumah kita ni kita dah siap pasang 10 mentol elektrik. Kita nak 10 hidup. 10 hidup. Dengan dekat luar, dengan kita letak dan macam-macam dengan lampu berkelip-kelip dan sebagainya. Jadi mungkin waktu raya boleh lah untuk tahun sekali. Tetapi kalau setiap hari mungkin ini yang berlaku, kita boleh katakan pembaziran. Jadi bergantung kepada sikap. Sama ada kita ingin berubah. Adakah kita memerlukan persekitaran yang lebih sihat? Bagaimana saya sebagai individu, kalau murid itu sendiri, bagaimana saya memain peranan untuk membantu alam sekitar? Kita tak perlu untuk menjawat jawatan yang tinggi ataupun perlu ada duit yang banyak untuk membantu alam sekitar. Sikap. Contohnya lah, kalau nak tidur pukul 9, pukul 10 tu kan, nak hidupkan penghawa dingin tu boleh. Tapi setkan masa tu untuk penghawa dingin tu akan tutup secara automatik pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Sebab waktu tu kan dah memang rumah kita sejuk kan cikgu kan. Takkanlah kita tarik selimut tapi penghawa dingin masih lagi terbuka. Set masa tu barulah kita cekap dan juga bijak. Ya, betul. Jadi sebenarnya perubahan sikap itu sangat penting. Benda yang kita boleh laksanakan sendiri tanpa melibatkan kos. Kalau perubahan sikap ini langsung tidak melibatkan kos, dia hanya melibatkan sikap kita saja. Tapi Kak Cikgu, saya kadang-kadang di rumah saya menggunakan mesin pengering. Sentiasa pakai mesin pengering. Saya malas nak sidai baju. Adakah itu satu tindakan yang bijak? Bila saya dah masuk ke kelab Duta Rimba ni, saya rasa bukan tindakan yang bijak dan juga cekap. Kecuali kalau hari itu ialah hari hujan, musim terkujur, kita boleh gunakan teknologi. Tetapi kalau di cuaca yang panas, kita boleh gunakan cahaya matahari. Sidar di luar. Jadi ini salah satu sikap yang patut kita amalkan. Dan satu lagi yang saya mencadangkan ialah supaya kita sentiasa memastikan suis di rumah kita tu kalau tidak digunakan, tutup.
Tadi saya nampak Cik Din tadi nampak ada telefon dah penuh tetapi masih lagi biarkan. Betul. Jadi kita kena kurangkan. Kalau ada banyak switch, kurangkan. Kalau kita lepas tengok televisyen dan sebagainya, kita perlu tutup switch tersebut. Jadi ini sebenarnya membantu, walaupun tindakan itu mungkin melibatkan sedikit saja tenaga elektrik, tetapi sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Betul. Jadi kalau kita banyak menggunakan elektrik, maka lebih banyaklah karbon, maka lebih banyaklah masalah lain yang akan berlaku. Jadi inilah yang perlu kita tekankan, iaitu sikap. Tapi Cik Din, inilah satu cabaran. Saya tengok perubahan sikap ini tak boleh dibuat dalam masa sekejap. Betul, sebab dah lama dah sikap buruk tu cikgu. Suka membazir, suka biarkan alat elektrik tu sentiasa on. Dah lama dah. Mungkin sikap ini dia memerlukan satu jangka masa untuk, sebab itulah dengan menyertai pertandingan-pertandingan yang kita buat, sebenarnya kita melatih juga supaya mereka bersabar dan juga melatih dan membimbing supaya mereka mengamalkan perkara yang sihat, perkara yang memberi manfaat kepada alam sekitar. Sebab alam sekitar ni tanggungjawab kita bersama. Itu saya kata tadi, walaupun kita sebagai anak murid, walaupun masih lagi di sekolah rendah, tetapi kita mempunyai tanggungjawab dan kita boleh laksanakan. Dan kita boleh menyumbang kepada alam sekitar dengan cara yang lebih positif lagi. Semangat dah murid-murid di rumah tu. Jadi kita harap dengan cara sikap ini tadi akan membawa satu perubahan yang lebih besar. Baik, Cik Din, sebenarnya ada lagi satu, ialah perkara yang kedua yang perlu diterangkan ialah tentang kecekapan tenaga. Selain daripada sikap, apabila kita cekap menggunakan tenaga, ini juga dapat membantu menjaga alam sekitar. Kenapa? Contohnya, kalau kita tengok barang elektrik yang mempunyai bintang. Cik Din tahu tak apa maksud bintang? Tak silap saya cikgu, makin banyak bintang tu makin jimat tenaga elektrik peralatan tu cikgu. Betul. Bagus Cik Din. Rupanya Cik Din dah tahu dah pasal benda ni. Tapi ada orang menganggap kalau ada banyak bintang artinya lebih mahal. Tapi memang ada yang setengah tu lebih mahal cikgu. Betul. Sebab apabila sesuatu produk ataupun peralatan elektrik yang mempunyai bintang yang lebih tinggi, dia ada bintang 1, 2, 3, 4, 5, artinya dia menggunakan tenaga elektrik dengan lebih cekap. Itu maksudnya. Jadi menggunakan peralatan elektrik juga mempengaruhi tentang penggunaan tenaga elektrik. Contoh, katakan kita menggunakan peti sejuk yang lama, yang tidak ada bintang. Mungkin dia memerlukan tenaga elektrik yang lebih banyak untuk sejukkan peti sejuk. Tetapi jika kita menggunakan peti sejuk yang mempunyai taraf 2 bintang atau 3 bintang, maka dia kurang menggunakan tenaga elektrik. Dan pada masa yang sama dia menghasilkan sejuk yang sama. Itu satu. Baik, seterusnya ialah peralatan yang kita tengok ialah lampu LED. Kalau kita gunakan lampu biasa, mungkin tenaga yang diperlukan lebih banyak. Kalau kita menggunakan lampu LED, maka jumlah tenaga elektrik yang digunakan adalah sangat kurang, tetapi mempunyai hasil yang lebih hebat, lebih terang. Lebih terang. Lepas tu kalau kita tukar ke lampu LED, lebih lama jangka hayatnya. Lebih lama jangka hayat dia. Baik, seterusnya ialah kita tengok mungkin dia melibatkan kos yang lebih tinggi sedikit sebab kita kena tukar barang, nak jadi pakai bintang 2, bintang 3. Dan lagi satu ialah apabila kita menggunakan sumber alternatif, iaitu kita gunakan solar. Kalau semua di rumah menggunakan tenaga solar, maka kita dapat membantu mengurangkan penggunaan tenaga, tetapi dia mungkin kosnya adalah lebih tinggi. Tetapi untuk jangka masa pendek. Tapi untuk jangka masa panjang, apabila kita mengira jumlah duit yang kita bayar untuk satu jangka masa yang panjang, sebenarnya dia lebih menjimatkan. Tetapi kita memerlukan modal yang lebih tinggi sikit untuk mendapatkan permulaannya. Modal tinggi tapi bulanan tu mungkin rendah. Jadi itulah saya katakan tadi, kita sumber alternatif yang lain. Baik, Cik Din, kita dah tengok piramid dekat situ. Boleh tak berdasarkan apa yang Cik Din faham tadi, boleh tak labelkan pada piramid tersebut? Boleh cikgu.
kita mulakan dengan pemulihan tenaga. Murid-murid boleh juga bantu saya dekat mana ni? Ni macam ada orang sidai baju di ampaian luar. Maksudnya ni kita nak pemeliharaan tenaga. Kita jadi, tak payahlah menggunakan mesin pengerik. Jadi sikap sebab dia tidak menggunakan mesin pengerik, tetapi dia menggunakan cahaya matahari. Itu semula sikap. jadi. Lepas tu apa ni? Switch elektrik. Kalau tak pakai, kita tutup. Ini perubahan sikap. Okey. Lepas tu mana lagi? Ini menggunakan alat kawalan jauh penghawa dingin. Maksudnya kita set masa untuk penghawa dingin kita tu tutup dengan sendiri. Okey, ni pun letak di sini je Ya. Boleh. Okey, lepas tu kita ada ini yang cikgu bagi penerangan tadi 5 bintang. Okey, 5 bintang ni saya rasa kecekapan tenaga. Guna peralatan cekap tenaga atau penambahbaikan proses. Okey, apa lagi? Ini pula lampu LED pun untuk cekap tenaga. Baik, ada lagi satu lagi cikgu. Okey, ini solar. Ini pun cikgu ada bagi tahu tadi, tenaga boleh baru untuk sumber tenaga alternatif. Wah, Cik Din, saya nak ucapkan tahniah lah sebab berjaya meletakkan label yang tepat pada tempatnya. Ya, tahniah. Betul. Terima kasih cikgu. Kalau dah betul, saya pun dah dapat ucapan tahniah daripada cikgu. Kita nak berhenti rehat dulu, terus bersama kami di Didik TV KPM. Kita bagi 5 bintang pada Cik Din. Ya, murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM, hari ini Din dan juga Cikgu G mengajak murid-murid berkenaan dengan bagaimana menggunakan sumber tenaga dengan bijak dan juga cekap. Hari ini kita berada dalam Kelab Duta Rimba. Dan nampak tak dekat sini ada 5 bintang. Mungkin murid-murid kurang jelas cikgu berkenaan dengan jumlah bintang ni. Mungkin ibu bapa tahulah. Baik, sebelum tu saya nak tanya, Cik Din pernah nampak tak label seperti ini? Pernah cikgu, dekat penghawa dingin, dekat peti sejuk, televisyen pun ada. Lagi dekat mana lagi kita nampak? Dekat periuk nasi, dekat lampu dan dekat sebagainya. lampu. Betul. Apa yang Cik Din faham tentang label tersebut? Yang saya faham cikgu, semakin banyak lampu, semakin jimat, semakin banyak bintang. Semakin banyak lampu. Semakin banyak bintang, semakin jimat tenaga daripada alat elektrik cikgu. Ya. Baik, sekarang ini walaupun disarankan beberapa kaedah yang kita beritahu, tetapi yang kita boleh lakukan ini ialah dengan penarafan. Kalau kita tengok pada simbol, kita tengok ada penilaian tenaga 1 hingga 5. Dia tak ada 6, 7. Setakat saya dia ada 5 sahaja. Kita tengok kalau satu bintang berbanding dengan 2, 3 adalah lebih baik. Jadi di Malaysia ni kita nampak ada 5 bintang. Jadi disarankan kalau ibu bapa ataupun anak-anak ingin membeli barang-barang elektrik, beritahu mak dan ayah. Cari barang elektrik yang ada label seperti ini. Jadi beritahu pada mak dan ayah. Dan kalau boleh beritahu kepada sekolah, supaya di sekolah pun boleh menggunakan tenaga elektrik yang mempunyai taraf 5 bintang. Jadi kita boleh tengok pada label tersebut, kita tengok ada informasi modal. Model itu apa dia punya informasi yang kita diberikan. Lepas tu dia ada penilaian tenaga produk. Kalau tenaga, katakan lampu itu dia ada 1 bintang, maka 2 bintang tu lebih baik. 3 bintang tu lebih baik dan sebagainya. Selepas itu kalau kita tengok di bawah, kita ada penggunaan tenaga elektrik kilowatt 1 tahun. Jadi bayangkan, semakin tinggi taraf bintang, maka semakin kurang kilowatt yang digunakan. Jadi mungkin pada kita gunakan, mungkin kita kurangkan mungkin 1000 watt dan sebagainya. Tetapi kalau kita bandingkan dalam masa 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, sebenarnya kita telah menjimatkan banyak tenaga elektrik. Jimat tenaga elektrik satu, jimat wang ringgit pun juga. Betul. Sebab kita tahu kalau kita gunakan tenaga elektrik yang banyak, maka lebih banyak lagi kita terpaksa mengeluarkan duit. Sebenarnya kalau anak-anak, kalau nak membantu ibu bapa,
ini pun salah satu cara membantu ibu bapa. Kita tahu sekarang ini dengan kos yang tinggi dan sebagainya, mungkin dengan adanya pengetahuan ini, maka gunakanlah pengetahuan ini untuk membantu ibu dan ayah, membantu juga pihak sekolah supaya kita dapat mengurangkan tenaga elektrik. Betul. Baik, seterusnya kalau kita tengok, kita ada penyimpanan tenaga elektrik berbanding dengan model biasa. Kalau kita gunakan contohnya peti sejuk yang model yang lama dengan peti sejuk model yang baru dengan mempunyai 3 bintang, maka kita boleh nampak perbezaan yang begitu ketara dalam penggunaan tenaga elektrik di rumah, termasuk dengan duit yang kita terpaksa berbelanja. Betul. Jadi disarankan kepada semua anak-anak ataupun ibu bapa, carilah produk yang mempunyai label tersebut. Jadi Cik Din agak-agak lepas ni nak beli produk yang macam mana? Saya nak beli produk yang 5 bintang, cikgu. Bagus. Khususnya penghawa dingin. Sebab saya rasa penghawa dingin lah yang paling banyak makan sumber elektrik kat rumah saya. Betul. Sebab kita bayangkan kalau kita menggunakan 1 horsepower, dia menggunakan lebih kurang 1000 watt. Ya. Jadi kalau kita gunakan dalam masa 1 jam, itu baru jadi, 1 jam. Kita boleh buat pengiraan untuk 1 jam. Kalau kita boleh mengurangkan penghawa dingin untuk 2 jam, kita telah mengurangkan berapa watt dan sebagainya yang dilepaskan. Jadi sebenarnya penarafan bintang ini mempengaruhi tentang penggunaan tenaga elektrik di rumah dan terutama kepada peralatan. Jadi disarankan supaya carilah label elektrik yang disyorkan oleh kerajaan kita. Baik, artinya jelas untuk penerapan bintang ni khususnya kepada murid-murid tu. Sebarkan ataupun bagi juga penerangan, sebab kata Cikgu Ji tadi, kepada ibu bapa dan juga pihak sekolah. Tapi jangan paksa ya ibu bapa. Belilah yang ni 5 beli, bintang. jangan paksa. Tetapi boleh memberi cadangan kepada ibu bapa. Jika nak membeli peralatan, carilah peralatan yang mempunyai taraf 5 bintang dan sebagainya. Kalau tak ada bintang tu boleh pakai, tetapi dia menggunakan tenaga elektrik. Jadi marilah adik-adik, marilah kita sama-sama membantu bumi kita, membantu alam sekitar kita, memainkan peranan dengan sikap kita dan sebagainya untuk menjadikan negara kita lebih hebat dan sebagainya. Baik, saya nak tunjukkan lagi satu lagi Cik Din. Ya. Kalau kita tengok lagi satu cara yang banyak orang menggunakan tenaga elektrik, kita menggunakan pengering rambut. Bukan pengering rambut. Bukan. Mandi menggunakan air panas. Oh, okey, pemanas air. Pemanas air. Sekarang ni kita tengok, kalau kita boleh kurangkan menggunakan mandi air panas, kalau kita mandi air panas gunakan tenaga solar tak apa, kita tak menggunakan. Tetapi bila kita menggunakan elektrik, artinya kita menggunakan lebih tenaga elektrik. Lebih-lebih lagi yang air panas tadi tu, sebab dia memerlukan tenaga elektrik yang banyak. Banyak je Banyak. Kalau sebab itu, bayangkan kalau kita gunakan 10 minit dan kita kalikan dengan berapa watt yang kita gunakan, kita boleh dapatkan berapakah jumlah kilowatt yang kita gunakan. Oh, dah lah rumah saya ada 10, cikgu, pemanas air tu. Ada tak apa, tapi jangan kerap menggunakan. Okey, saya pakai satu je. Pakai satu. 9 lagi boleh tak gunakan kecuali kalau kita rasa tidak selesa dan sebagainya, perlukan, kita bolehkan. Bukan kata jangan gunakan, tapi kita kurangkan. Kalau satu hari kita gunakan 10 minit, mungkin kita cuba kurangkan kepada 8 minit. Ini pun salah satu cara kita membantu mengurangkan tenaga elektrik. Mungkin boleh pakai waktu pagi je. Waktu pagi ialah air pun sejuk. Pakai waktu pagi je. Waktu petang mandilah biasa. Mandi biasa. Jadi ini semua akan membantu. Satu lagi saya nak beritahu tentang penghawa dingin. Kita tengok waktu siang mungkin panas, kita menggunakan penghawa dingin. Bayangkan kalau kita tutupkan rumah kita dengan kain langsir ataupun kita menggunakan sinar hitam, maka kita sebenarnya menjimatkan tenaga elektrik. Sebab kita tak benarkan cahaya masuk. Kalau tidak, kita buka aircon, mengambil masa 10 minit untuk sejukkan satu kawasan. Sebab bilik kita rumah kita dah panas. Tetapi kalau rumah kita bertutup dengan tinted dan sebagainya, kalau dia tak perlukan 10 minit, mungkin dia perlukan 3 minit saja untuk sejukkan ruangan tersebut. Jadi pastikan kita letak rumah kita tu, pastikan tirai dengan keadaan yang tertutup, sebab ini juga akan mempengaruhi. Lebih lama kita pakai,
lebih banyak tenaga watt kita gunakan. Okey. Sama juga dengan peti sejuk. Kalau peti sejuk tu kalau di dapur jangan letak di bawah cahaya matahari. Okey. Sebab bila kita letak cahaya matahari, peti sejuk tu terpaksa bekerja lebih keras untuk sejukkan lagi. Tapi kalau kita letak tempat yang terlindung daripada cahaya matahari, maka jumlah yang digunakan adalah sangat sedikit. Ya, lepas tu mungkin kita boleh bagi pesanan dekat murid-murid di rumah cikgu. Jangan rajin sangat buka tutup peti sejuk tu. Terutamanya sebab PKP dulu Ya. tak tahu nak buat apa di rumah, selalu sangat buka peti sejuk. Tak ada apa pun yang Tak ada bertambah. apa pun dalam tu. Sama je. Jadi itu melibat kepada sikap. Okey. Walaupun kita menggunakan peti sejuk yang 5 bintang, tetapi kalau kita tidak mengamalkan sikap tadi tu, selalu buka Tutup, dan sebagainya, itu pun sebab tu saya kata tadi memainkan sangat-sangat penting kita pemulihan tenaga, dan kita juga tentang kecekapan dan sebagainya. Jadi selepas ini kurangkan, bukan kata jangan gunakan, tetapi kurangkan. Aircon, kalau kita rasa kalau dah hujan tak payahlah kita gunakan aircon, kita gunakan dan sebagainya. Kalau di rumah, kalau boleh, kalau kita nak keluar rumah, tutuplah langsir ataupun letaklah lut sinar dan sebagainya supaya cahaya matahari tak masuk. Bila cahaya matahari tak masuk, maka bilik kita akan lebih sejuk lagi. Dan kalau boleh, kalau kita tengah hari tu kita boleh buka pintu, kita boleh buka tingkap supaya ada peredaran udara. Jadi bila ada peredaran udara, mungkin kita tak perlukan pendahulu lagi. Ya, mungkin kipas sudah mencukupi. Kipas pun sudah mencukupi. Jadi jumlah yang digunakan itu pun sangat mempengaruhi. Okey. Kalau dulu kita mandi 20 minit, kita kurangkan. Okey, jangan tak mandi langsung pula. Jangan tak mandi langsung. Okey. Kalau lagi satu, kalau kita gunakan lampu yang banyak, cuba kurangkan. Dia perlukan minimum saja. Mungkin kita perlukan sedikit cahaya saja. Kadang-kadang rumah ni dekat tempat ruang makan ada 4 setiap penjuru lampu tu. Buka 2 je. Ya. Okey, tak perlulah buka semua. Betul. Baik cikgu, bagi mengakhiri episod kita pada hari ini, mungkin cikgu boleh bagi sedikit rumusan berkenaan dengan bagaimana untuk menggunakan elektrik dengan cekap dan juga bijak. Baik. Sebenarnya penggunaan tenaga elektrik ini dia memerlukan sikap yang positif, pemilihan perbarangan yang sesuai, dan juga kalau boleh dapatkan tenaga yang boleh diperbarui. Okey. Dan kalau kita amalkan tentang penggunaan tenaga elektrik yang cekap dan bijak, saya percaya kita membantu kepada alam sekitar, kita membantu bumi kita, kita membantu juga kepada generasi akan datang supaya menikmati kehidupan yang lebih baik dan lebih sempurna, tanpa melibatkan kos yang tinggi. Kadang-kadang kita kena fikir, lebih baik kita elakkan kemusnahan, lepas tu kita perbaiki, daripada kita terus elakkan berlakunya kemusnahan itu tersendiri. Betul. Jadi diharap anak-anak semua dan juga termasuk pada siapa yang menonton, amallah kepada kecekapan tenaga elektrik yang sihat dan juga yang cekap di rumah. Baik, terima kasih Cikgu Ji. Banyak sangat ilmu informasi yang baru juga saya tahu pada hari ini, khususnya piramid tenaga. Ingatkan ada piramid makanan saja ya. Itu saja untuk Kelab Persatuan Kelab Duta Rimba pada hari ini. Semoga berjumpa lagi. Terus menonton Didik TV KPM. Bye-bye. Bye.